Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah kita bersiaran waktu ini bersama dengan sahabat pendengar menerusi program Paksi Nutrisi. Bersama dengan anda kita nak tahu kita ni betul-betul ke berada di paksi yang betul dalam pemahaman kita tentang nutrisi. InsyaAllah bersama dengan kita tak lain tak bukan tetamu tetap Paksi Nutrisi. Kita ada Puan Nur Kumala Awang, merupakan fellow di Pusat Kajian Sains Alam sekitar Institut Kefahaman Islam Malaysia. Di konti saat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Agak lain hari ni sebab pakai pink. Jarang-jarang pakai pink. Masya Allah. Anda nak tengok pink tu nampak cantik ke tidak kan? Mesti cantik kan? Tapi kita sama. Kita pink sama hari ni pink. Hari-hari pink sedunia kan. Masya Allah. Nak tengok Puan Nur Kumala, anda pergi ke FB IKIM FM. Di situ kita kongsikan perkongsian secara langsung. Perkongsian kita hari ini Paksi Nutrisi. Kita bawakan tajuk tentang kemiskinan, dimensi pemakanan dan kesihatan. Apa hubung kait pemakanan dan juga kesihatan ini dengan kemiskinan? Mungkin awal ini boleh kita perjelaskan terlebih dahulu tentang itu. Silakan. Okey. Terima kasih DJ Yati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. DJ Yati kita yang ceria, senyum selalu, yang menceriakan kita setiap hari di ruang udara IKIM FM ini dan juga para pendengar Radio IKIM. Saya doakan kepada semua berada dalam keadaan sihat, afiah dan dipermudahkan dalam segala urusan kita sepanjang hari, insya-Allah. Amin ya Rabbi. Dan hari ini saya nak bawakan tentang tajuk kemiskinan yang mungkin saya kira kita perlu cakna jugalah ya tentang keadaan di sekeliling kita daripada sudut dimensi kesihatan dan juga pemakanan ini. Ya, kalau kita pernah dengar dan saya rasalah ramai yang pernah dengar tentang pendapatan garis kemiskinan. Pendapatan garis kemiskinan sepatutnya saya sebut sebagai PGK 2019 yang mana telah diumumkan pada Julai yang lepas. Kita berada pada tahap aras RM2208, RM2,208 sebulan. Berbanding yang digunakan pada tahun 2005 adalah RM980 sahaja. Dan peningkatan ini diambil kira sebab metodologi semasa lah yang dibuat survey ini dan juga kenaikan kos sara hidup serta penilaian keperluan kepada kadar minimum berbanding pada kadar optimum berbanding sebelum ni kita kira kadar yang minimum sahaja keperluan tersebut. Dan Malaysia sebenarnya berbangga bila mana kita katakan insiden kemiskinan dicatatkan pada hanya 0.4% sahaja pada 2016. Tetapi melalui pendekatan metodologi optimum berbanding minimum itu yang telah digunakan pakai pada tahun 2019 itu di mana kadar kemiskinan mutlak adalah 5.6% pada 2019 berbanding 7.6% kalau mengikut PGK 2019 pada tahun 2016. Jadi bila mana kita sebut tentang itu secara angka lah. Jadi bila mana kita menyentuh tentang kemiskinan ini, kita tak dapat lari daripada kita membicarakan tentang definisi kemiskinan itu. Di mana bagaimana penanda aras yang diukur seseorang itu mengalami masalah kemiskinan dan sebagainya. Mungkin kita nak akses kepada selain daripada pemakanan itu sendiri, kita nak akses kepada sistem kesihatannya, anak-anak pergi sekolah ataupun tidak. Itu adalah penanda aras kepada kemiskinan. Jadi kalau kita lihat istilah kepada kemiskinan ini di mana ketidakcukupan wang ataupun sumber yang mengakibatkan seseorang itu tidak mampu untuk dia nak sara kehidupan yang lebih baik untuk kehidupan mereka. Dan mungkin juga kemiskinan itu satu keadaan di mana isi rumah tidak memperolehi pendapatan yang cukup bagi menampung sejumlah perbelanjaan keperluan asas saja Yati. Keperluan secara minimum saja seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan sebagainya lah.
Dan dalam konteks nasional kita pada hari ini di Malaysia, konsep kemiskinan yang diguna pakai dalam pengiraan PJK 2019 iaitu termasuk PJK makanan dan juga PJK bukan makanan setiap isi rumah. Dan PJK makanan ini ditentukan oleh sekumpulan pakar yang berdasarkan kepada garis panduan yang telah ditetapkan oleh kerajaan ataupun Kementerian Kesihatan itu sendiri. Dan PJK makanan ini memfokuskan kepada keperluan optimum kalori bagi setiap individu berbanding keperluan minimum yang saya sebutkan tadi pada tahun sebelum itu. Jadi sajian makanan digariskan ikan, daging, daging tanpa lemak, ayam, cukup kurang gula, kurang garam, kurang lemak, kurang minyak, produk susunya. Jadi itu semua diambil kira yang dimasukkan dalam sajian yang diperlukan secara optimum bagi seseorang individu, kemudian ditukar kepada nilai ringgit Malaysia berdasarkan harga pada makanan tersebut. Jadi bila mana seseorang ataupun sesebuah isi rumah itu pendapatannya tidak mencapai tahap PJK yang telah digariskan, maka isi rumah itu dianggap sebagai miskin. Tidak mampu sebab sumber pendapatan yang mereka perolehi tidak mampu memenuhi keperluan asas makanan dan bukan makanan yang telah ditetapkan. Kalau dalam konteks PJK 2019 itu 2208 sebulan, PJK makanan adalah 1038. 1038 itu untuk 4 orang, lebih kurang 4 orang dalam sebuah rumah. Lebih kurang 500 lebih sahaja per kapita bagi sesebuah isi rumah untuk makanan. Saya dalam konteks makanan lah. Maknanya 1038 itu hanya untuk makanan? Ya, yang bukan makanan lebih kurang kita tolak lah daripada yang tu diperlukan dalam 1170 untuk bukan makanan yang diperlukan. Maknanya separuh juga daripada pendapatan optimum itu adalah diperlukan untuk makanan. Tapi sepatutnya lah. Ya, sepatutnya. Ini garis yang telah dikira pakailah mengikut yang saya sebutkan tadi. Jadi makanan yang murah, yang kira menarik, tahan lama, mudah dimakan, dapat mengisi perut kita sesuai dengan keterhadaan kemampuan keuangan, itu akan menjadi pilihan utama bagi golongan yang miskin ataupun golongan yang berpendapatan rendah ini, tanpa mengambil kira aspek zat, nutrisinya, kualiti dan juga keperluan kepada kesihatan. Jadi saya nampak di sini kriteria pemilihan tersebut ini amat berpadanan dengan makanan terproses yang membanjiri pasaran kita pada hari ini, yang mana saya kira saya telah terangkan pada minggu lepas berkaitan dengan makanan berproses ini. Jadi tidak heranlah sekiranya makanan yang berproses itu menjadi pilihan utama mereka, dan akhirnya masalah malnutrisi itu akan terus berada dalam kelompok yang saya kira miskin, yang contohnya miskin bandar lah. Itu sebagai permulaan. Masya Allah. Sebab kita kalau boleh nak rakyat Malaysia satu masa nanti memang pembesarannya adalah seperti mana yang normal, standard sepatutnya. Dan ini kita nak beratkan tentang malnutrisi, tentang makanan berproses tadi pun kan, sebabkan dengan harga yang lebih murah mungkin kan, mudah nak dapat, tahan lama mungkin sebab dia dah letak pengawet dan sebagainya, itu menjadi pilihan. Itu yang kita nak kongsikan hari ini sebagai pembuka mata kita lah, betapa pentingnya kita faham tentang kemiskinan itu memberi implikasi pada pemakanan dan juga kesihatan seseorang individu. Dan kita akan sambung lepas ni banyak lagi tentang pengaruh dan juga status kesihatan dan juga pemakanan individu ini. Selepas kita berhenti rehat seketika, kita beri laluan kepada lagu ini untuk anda jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Izinku mengusap rambutmu, ada sesuatu yang ku perlu. Izinku mengucup dahimu, ku perlu menyatakan padamu, walau ceria di wajahmu, ada tangisan di hatimu. Oh ibu, engkaulah ratuku, ku hargai pengorbananmu.
Walaupun diriku berbeza, kasih sayangmu tetap sama, membantu aku untuk tak pernah lelah atau gundah. Doamu menyelimutiku agar dilindungi selalu. Doaku untukmu, ibu, damai bahagia hatimu. Oh, oh, titik-titik air matamu menjernih keluh dan pilu. Sinar cahaya kata bibirmu menyinari gelap malamku. Harum kasihmu wangianku, indah cintamu hiasiku. Ibu kaulah syurga hatiku, ibu syurgaku di matamu. Pegang erat tanganku, ibu, ia tak sekecil dahulu. Pegang erat tanganku, ibu, ku ingin dikau di sisiku. Akan ku doakanmu selalu. Inspirasi Euforia Islami tentunya hanya di IKIM. Kita kembali bersiaran menerusi Paksi Nutrisi Kemiskinan, Dimensi Pemakanan dan Kesihatan. Kita nak lihat kemiskinan itu bagaimana dia memberi implikasi kepada pemakanan dan juga kesihatan, bersama dengan Puan Nur Kumala Awang, Fellow di Pusat Kajian Sains dan Alam Sekitar Institut Kefahaman Islam Malaysia. Menarik sebenarnya bila bawakan tajuk ini. Terima kasih banyak pada Puan Kumala atas inisiatif bawakan tajuk ini. Cuma kita nak tahulah macam mana ataupun bagaimana kemiskinan akan mempengaruhi status kesihatan seseorang dan juga pemakanan seseorang sebenarnya. Okey, Yati, kita kalau selalu dengar Malaysia ini gahlah dengan warisan makanan yang tradisional, Yang pelbagai jenis, variasinya mewah dan dilabelkan sebagai syurga makanan. Malaysia tetapi dalam masa yang sama Malaysia juga berdepan dengan masalah malnutrisi, masalah kekurangan zat makanan dalam kalangan masyarakat Malaysia ini. Walaupun malnutrisi ini yang kita hadapi mungkin tak sama dengan yang selalu kita dengar dekat luar negara. Mereka mengalami masalah malnutrisi sebab kebuluran, tak cukup makan. Tetapi mungkin penduduk Malaysia juga mengalami, cuma dalam konteks yang berbeza sikitlah. Sebab makanan yang mereka ambil tidak memenuhi keperluan pemakanan yang berkualiti. Sebagai contoh, sepinggan nasi. Mungkin sepinggan nasi itu bagi seseorang dia dapat mampu memenuhi tuntutan dia rasa lapar je. Tapi dalam masa yang sama hakikatnya tidak mampu memenuhi keperluan pemakanan sihat jika hanya ada sumber karbohidrat saja. Nasi yang banyak, nasi yang membukit. Sebab golongan yang miskin sebab ini, yang penting isi perut. betul, Isi perut dan asalkan kenyang. mereka dapat kenyang saja. Golongan yang miskin ni selalunya mereka cenderung untuk makan ataupun ambil sumber karbohidrat yang nasi lah contohnya, dengan lebih banyak. Orang kata nasi yang membukit, supaya mereka dapat kenyang sepanjang hari. Sebab apa? Mereka tak mampu nak beli makanan yang lain. Sebab apa? Mereka tak ada duit nak beli makanan yang berkali-kali macam kita yang mungkin boleh beli makanan yang pelbagai. Sebab tu bila mana mereka ada peluang untuk ambil makanan, mereka makan dengan cara yang banyak daripada sumber karbohidrat. Dan selalunya bila ambil dengan cara yang macam ni, ia akan membawa masalah kesihatan, mungkin diabetes, obesiti dalam jangka masa yang panjang. Sebab karbohidrat. Betul. Tak karbohidrat dan tiada sumber-sumber yang lain, sumber protein, zat mineral yang lain. Dan
realiti malnutrisi ini digambarkan, saya kira pernah saya bawakan statistik ini daripada UNICEF pada tahun 2018, di mana dia telah membuat kajian tinjauan ke atas kanak-kanak yang berumur pada umur 5 tahun ke bawah yang mengalami masalah berlebihan berat badan sebanyak 23%. 15% mereka mengalami kurang berat badan, 22% mengalami masalah bantut. Masalah bantut ini merupakan 2 kali ganda lebih tinggi daripada populasi ataupun kes yang sama juga berada di Kuala Lumpur. Ini masalah ini kajian dilakukan di pinggir bandar Kuala Lumpur yang berada di PPR, Rumah Perumahan Awam. Jadi dan 20% mereka adalah kurus kering. Kurus kering ni orang panggil apa, wasting dalam bahasa Inggerisnya. Dan keadaan ini menggambarkan bahawa kesan pemakanan itu amat penting ke atas kesihatan anak-anak tersebut. Jadi mereka tak makan makanan yang sihat lah. Mungkin sebab orientasi mereka hanya untuk mengisi Untuk perut, kenyang. untuk kenyang sahaja. Memang dia tak kebulur, seperti malnutrition yang berlaku di luar negara, tetapi mereka mengalami ketidakcukupan zat ini. Maksudnya tumbesarannya tak dapat membesar seperti mana yang kadar normal. Betul, tidak sesuai dengan berat badan, tidak sesuai dengan ketinggian dan sebagainya, tidak sesuai dengan umur mereka. Dan ini kerana untuk memenuhi keperluan minimum tubuh badan itu dapat membantu kelangsungan kehidupan seseorang individu. Tetapi pemakanan yang sihat itu dan juga yang berkualiti itu secara optimum mampu untuk menyumbang tumbesaran yang sihat. Dan ini yang kita katakan yang PGK 2019 ini dia mengambil kira kadar optimum. Kalau sebelum ini kadar yang minimum. That's why dia dalam RM908 sahaja daripada PGK mereka pada tahun tersebut. Dan ketika ini kita sedang, saya kira, terumbang-ambing lah dalam keadaan kita ketidakstabilan disebabkan oleh pandemik yang global yang kita maklum bersama, di mana satu laporan UNICEF pada Ogos 2020, ini laporan yang terbaru yang bertajuk Families on the Edge, yang mana mencatatkan isi rumah berpendapatan 2,000 ke bawah pada masa MCO yang lepas lebih cenderung untuk makan mi segera dan telur sahaja, serta kurang berbelanja untuk beli beras dan makanan yang berprotein lain. Tadi telur pun protein, tetapi protein yang murah. Maksud saya bukan protein murah kualiti yang murah, tetapi protein yang lebih murah harganya berbanding protein lain, contohnya daging, ikan dan juga ayam. Sebab mampu milik kan, mampu milik. Seorang satu biji mungkin kan dicatu-catu, begitu mudah untuk dicatu. Betul, asalkan dapat makan dan sebagainya. Jadi telur ini memang sumber protein yang murah, menjadi satu pilihan utama kepada masyarakat yang miskin bandar ini, yang berpendapatan 2,000 ke bawah. Dan nasi hanya 41%, mi segera 40%, buah-buahan 24% dan makanan ringan juga manisan yang lain 13% yang mereka ambil dalam kelompok kajian tersebut. Dan dalam erti kata yang lain, ketidakmampuan mereka untuk daripada segi keuangan menyebabkan mereka terbatas untuk membeli makanan-makanan berkhasiat ini. Dan inilah yang akan memberi kesan kesihatan ataupun pemakanan kepada kelompok kanak-kanak, kelompok remaja yang sedang membesar, wanita dan juga warga tua. Dan melihat kepada kedua-dua laporan daripada UNICEF tersebut, saya kira apakah kita masih boleh berpeluk tubuh nak tengok mereka yang saya kira mungkin mereka boleh makanlah seperti mana saya sebutkan tadi, tetapi apakah kita mampu untuk melihat anak-anak ini membesar dalam keadaan yang kurang makanan yang berkhasiat, dan jadi pertumbuhan mereka terbantuk. Dan bayangkanlah itu juga berlaku pada anak-anak kita. Jadi maaf tanya, daripada okey. umur anak berapa tahun kita dah boleh detect dah anak itu ada masalah tumbesaran terbantuk dan Okey, sebagainya? tumbesaran stunted dan wasted ni sebenarnya boleh dikira daripada umur mereka bayi. Dah boleh kira. Dalam toddler tu dah kita boleh kira mereka ini ada masalah-masalah tumbesaran dari aspek pemakanan ataupun tidak. That's why selalunya yang critical age adalah 5 tahun ke bawah. Bila mana mereka dapat dikesan dalam konteks dalam ruang lingkup umur tersebut, maka dia dah
dikira bantut bantut wasted and stunted lah dalam konteks tersebut. Maknanya boleh banding-bandingkan lah dengan anak-anak jiran kan, mungkin Betul. sama ke tidak tumbesarannya Betul. pada usia yang sama kan. Pada usia yang sama. Dan saya kira benda macam ni pun berlaku disebabkan sebab orang duduk di bandar kan, sibuk dengan bekerja, mencari nafkah, kos sara hidup yang tinggi. Maka mereka tidak mampu ataupun tidak mampu membeli makanan yang berkhasiat dan hanya bagi makan apa yang ada dan cukup untuk mereka melampung rasa lapar. Jadi kriteria inilah yang saya kira aspek optimum yang saya sebutkan tadi, dia memenuhi keperluan kalori tubuh badan seseorang individu bagi memenuhi tahap kesihatan yang optimum, tidak wajar disisihkan, dan inilah yang telah diambil kira dalam PJK 2019 tersebut dan merupakan satu langkah yang berfokus lah untuk kita tentukan, sebab bila mana kita ada PJK ni adalah bantuan had kifayah daripada pejabat zakat dan sebagainya lah, ada bantuan daripada kebajikan masyarakat dan sebagainya. Jadi pada 2019 ini PJK ini telah dikaji semula oleh KKM untuk disemak keperluan item makanan yang bagaimana dan menyarankan konsep keperluan makanan yang optimum yang sihat berdasarkan pengambilan nutrien 2017 dan juga panduan diet Malaysia. Jadi sebenarnya malnutrisi ini, bila mana berlaku malnutrisi ini akan menyebabkan daya pengeluaran makanan akan menjadi rendah. Di mana keadaan ini akan memburukkan lagi kemiskinan sebab kita tak ada permintaan ya. Jadi ekonomi tu nak berpusing kembali kan, merosot dan juga mengurangkan proses pengeluaran makanan tersebut. Jadi sebenarnya masalah kemiskinan dan juga malnutrisi dia saling berkait antara satu sama lain. Jadi lazimnya peratusan pendapatan yang dibelanjakan selalunya dia akan orang kata berkadar songsang dengan pendapatan. Dan hukum ini selalunya dia dipanggil hukum Engel, di mana dengan itu keluarga yang miskin dia membelanjakan sebahagian besar daripada pendapatan mereka untuk membeli makanan. Dan lebih kurang 80% berbanding mereka yang ada pendapatan yang tinggi, mereka kurang membelanja pada makanan. So dia punya orientasi tu berbeza. Betul. Kalau golongan yang berpendapatan tinggi ni hanya 45% saja daripada pendapatan mereka untuk makanan. Apabila keluarga miskin ini dia mendapat tambahan pendapatan makanan, mereka akan reservekan pendapatan itu juga untuk makanan. Maksudnya di sini mereka juga tak cukup makan. Tak cukup makan ataupun mereka memang untuk beli makanan sajalah. Dan ini tercatat dalam laporan yang dikeluarkan oleh UNICEF tersebut. Jadi inilah yang saya kira penyediaan makanan yang berkhasiat ini sebenarnya tidak menjadi satu keutamaan bagi mereka yang miskin, yang golongan yang berpendapatan yang rendah ini. Jadi apa orang kata, tahap zat ataupun kualiti zat makanan yang disediakan itu memang tidak menjadi satu orientasi mereka, dan mereka selalunya mengorbankan pembelian makanan berkhasiat. Tak kisahlah apa, asalkan boleh makan je. Mungkin itu yang mereka pun selalu, sifir mereka itulah kan. Maknanya yang penting dapat kenyang, dapat melangsungkan mereka kehidupan. mereka menggantikan benda tu yang lagi murah berbanding yang mahal. Kalau kita kira mungkinlah kos untuk membeli sayur yang segar dan sebagainya tu lebih mahal berbanding nak beli yang orang yang dapat beli, orang yang bergolongan miskin ini hanya membeli beras yang biasa-biasa berbanding kita kata basmati yang baik, yang bagus untuk kesihatan, brown rice dan sebagainya. Jadi di situlah mereka mengorbankan faktor-faktor yang saya kira bijirin, dia dah tak kira dah protein yang bagaimana, asalkan mereka dapat makan nasi, telur, mi segera dan sebagainya dah cukup untuk mereka. Dan ini juga mereka selalu makan tu berulang kali menu yang sama. Mungkin pagi yang sama nasi goreng, tengah hari pun nasi goreng, benda yang sama. Dan kurang kepelbagaian. Ini yang menyebabkan masalah malnutrisi tersebut. Dan dalam keadaan ini juga kanak-kanak lebih cenderung sebenarnya untuk makan makanan yang segera, dan inilah yang memburukkan lagi keadaan. Dan saya kira saya pernah sebut pada minggu lepas, makanan terproses ini dia menggambarkan satu keadaan di mana ketidaksamaan ekonomi dan sosial masyarakat kita pada hari ini. Dan ini juga akan mengganggu gugat masalah sistem kesihatan negara, sebab dia akan menyebabkan lebih banyak lagi non-communicable disease disebabkan oleh malnutrisi yang disebutkan tadi. Dan apabila pengambilan makanan terproses itu meningkat, kualiti zat makanan juga akan
menurun. Penjualan saya kira penjualan dan juga pengambilan makanan terproses yang orang kata murah, yang senang, yang menarik lah ni semua bersesuaian dengan penyaluran maklumat yang disediakan kepada pengguna. Mungkin dia portray lah kan benda tu sihat, bagus, senang dapat, ada nutrisi juga. ada nutrisi, tetapi di sebaliknya. Dan jadi pengambilan ini masyarakat pengguna harus berwaspada. Pengambilan berlebihan mampu mengundang mudarat, wajar kita selahkan dalam masyarakat kita, bukan kita perlu sembunyikan. Masya Allah, jangan diam saja, sebab kadang-kadang macam tadilah kan Puan Mula kata tadi, awalan tu memanglah disebabkan ketidakmampuan untuk beli makanan-makanan yang sihat, maka mereka memilih untuk makanan-makanan yang kadar segera ni, yang lebih murah dan sebagainya. Tapinya sampai satu tahap mereka dah mula ada pendapatan dan mula untuk sihat dari segi ekonomi, mereka tetap juga ketagih dengan makanan-makanan yang kurang nutrisi ini. Masya Allah. Dan Alhamdulillah hari ini maklumat yang sangat baik untuk sama-sama kita fikir-fikirkan kita kat mana sebenarnya dalam penjagaan makanan kita, dalam kita ada kemampuan, adakah kita betul-betul berkemampuan juga untuk menyediakan nutrisi yang baik untuk keluarga kita. Dan kita akan berhenti rehat sekali lagi. Untuk anda rakan pendengar, ada sebarang pertanyaan, persoalan, boleh saja ajukan di FB IKIM FM, ataupun anda boleh pergi ke WhatsApp IKIM di 0112900404. Berhenti seketika, terus bersama kami tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Radio IKIM 2020 ini membawa kepada anda pengisian yang lebih mendalam di Warna Pagi bersama Haji Pian dan Hazwan. Ustaz Syarizan Daud Aturabi untuk motivasi pagi. Mari kita juga gunakan peluang ini untuk mantapkan. Terdapat juga lagu-lagu nasyid yang terbaik. Kaulah lambang wanita soleh, dunia kita kekal bersama. Terus setia bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Wanginya kereta kau Siti. Guna pewangi apa ni? Aku gunakan Bliss. Memang wangi. Bauan berpanjangan sehingga 45 hari tau. Siti, bukan ke Bliss ada pewangi untuk rumah juga? Itu namanya Blissmatic. Produk kedua Bliss. Jenis automatic spray. Ada 4 jenis wangian. Yang tu aku guna dekat bilik tidur dan ruang tamu rumah. Wah, seberwangi Bliss ni ya? Bukan tu je. Bliss sekarang ada pewangi badan juga tau. Ada 40 pilihan bau. Ush, Siti, jadi Bliss ada 3 produk lah sekarang. Macam mana kalau aku nak jual Bliss ni? Mudah je, layari Facebook Bliss HQ atau hubungi 016-667-5904 sekarang. Kembali bersiaran untuk perkongsian Paksi Nutrisi bersama dengan sahabat pendengar di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Kita cerita tentang kemiskinan, dimensi pemakanan dan kesihatan. Dari sudut pandang itu, macam mana kemiskinan ini memberi implikasi sebenarnya. Dan Alhamdulillah Puan Kumala Awang sebenarnya tadi merupakan fellow di Pusat Kajian Sains Alam Sekitar Institut Kefahaman Islam Malaysia, dah kupaskan betapa ada hubung kait yang sangat besar bila pemakanan atau kemiskinan itu berlaku dalam diri seseorang ataupun individu. Dia memberi implikasi terhadap pemakanan mereka, tetap kesihatan juga, dan mana ada malnutrisi dan sebagainya. Lepas ni kena carilah kan, kena ambil tahu tentang ini supaya kita nak anak-anak kita, diri kita sendiri juga membesar seperti mana yang sepatutnya kita membesar, insya-Allah. Dan hujung-hujung ni sekejap dah sampai hujung-hujung dah kita. Kita berbaki kurang lebih dalam 2 minit macam tu. Mungkin ada kesimpulan yang boleh kita berikan. Silakan. Okey, sebagai kesimpulannya mungkin kita ni mungkin dikategorikan yang mampu nak menolong orang yang pihak yang masyarakat yang tidak berkemampuan ini. Prinsip yang paling penting dalam pemakanan yang sihat ini adalah usaha kita nak mengurangkan kandungan gula. Walaupun kita nak bantu mereka pun kena ikut kriteria yang betul lah kan. Maknanya kita nak membantu pun kita kena tengok juga apa yang kita nak bantu tu kan. Jenis makanan yang bagaimana, bukan makanan segera yang terlalu banyak kan untuk kita sedekahkan dan sebagainya. Sebab kekurangan zat makanan ini penting bagi mereka, ataupun tempoh yang penting bagi anak-anak ini kita perlu trace daripada awal, trace supaya bantu mereka supaya mendapat pemakanan yang baik dan yang seimbang lah. Jadi sekiranya kita tak tangani masalah ini, masalah kemiskinan tak tangani dan juga akhirnya lead to
masalah malnutrisi ini boleh menyebabkan masalah kekurangan zat makanan ini berterusan dari satu generasi ke satu generasi yang lain, dan inilah satu kebimbangan utama dalam aspek pemakanan bagi mereka yang golongan berpendapatan B40 inilah yang mana mereka penting ambil makanan dalam tempoh yang lama kenyangnya hanya untuk kelegaan sebagai satu kelegaan kelaparan mereka. Jadi program subsidi, bantuan makanan, zakat daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat, semua ini perlu diteruskanlah. Saya kira untuk memastikan aspek kecukupan yang optimum, bukan minimum, yang optimum, yang seperti mana PJK 2019 dapat dicapai di samping kita nak mengurangkan kebergantungan golongan tersebut kepada makanan terproses. Yang perlu mengutamakan kesihatan, kebersihan, kesegaran dalam pemilihan makanan, dan tindakan yang saya kira berbentuk selari ataupun simbiosis lah dalam pelbagai sektor, sama ada masyarakat awam maupun sektor-sektor kerajaan dan swasta, lapisan masyarakat. Bantuan tindakan ini mampu memberikan impak ataupun implikasi yang baik kepada golongan yang tidak berkemampuan, nak tolong mereka keluar daripada kemiskinan dan tolong mereka keluar daripada masalah malnutrisi dan juga kekurangan zat makanan, khususnya daripada aspek kesihatan, aspek ekonomi dan juga sosial. InsyaAllah kita menyediakan generasi sekarang untuk generasi yang akan datang yang lebih baik dan juga berdaya maju dan berdaya saing. Wallahualam. Sebab kesihatan tu sangat berhubung kait jugalah dengan kecemerlangan masa akan datang kan. Dan saya teringat dulu, kalau dulu tak tahu Allahualam sekarang kan, dulu ada rancangan makanan tambahan untuk anak-anak yang tak berkemampuan supaya mereka dapat makanan yang cukup nutrisi untuk sarapan pagi, makan pukul 10 tengah hari tu kan, masya-Allah. Tapi mungkin sekarang masih berjalan lagi kan, alhamdulillah. Maknanya kita sebagai rakyat yang sama-samalah kita kena lihat kembali siapa di sekeliling kita yang perlukan bantuan sebenarnya untuk mereka sama-sama membesarkan anak-anak mereka dalam keadaan malnutrisi mereka, dalam keadaan baik nutrisinya, seimbang dan sebagainya. Alhamdulillah, hari ini perkongsian sangat bermanfaat tentang kemiskinan, dimensi pemakanan dan kesihatan sebagai pembuka mata kepada kita. Sebenarnya kita ada garisan optimum sebenarnya kan. Bila kata kemiskinan, sebelum ni memang garisan kemiskinan je saya kita ada, tapi sekarang kita dah ada garisan optimum untuk kita sama faham tentang apa yang berlaku di sekeliling kita. Terima kasih banyak pada Puan Nur Kumala. Bertemu lagi minggu hadapan insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk anda rakan pendengar, teruskan kesetiaan bersama kami tentunya hanya di IKIM Inspirasi Inforia Islam. Life as you know, you reap what you sow.